Itu dia berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Ada juga yang pergi servis sebulan sekali. Wow. Oh itu. Wah. Kita terkejut dengan mungkin dia sangat committed untuk memastikan keadaan kenderaan dia pada tahap yang terbaik kan. Kita tak tahu. Betul. Jadi ini bukan kesempatan yang terbaik sebab apa dalam segmen seterusnya ni kita nak berbincang berkenaan apa antara langkah-langkah keselamatan sebelum kita pulang ke kampung halaman, iaitu khususnya melibatkan kenderaan kita dan juga kemalangan jalan raya sudah pastinya akan kita sentuh juga. Menyentuh mengenai kemalangan, sebelum kita kenalkan tetamu kita di studio, ingin kami kongsikan Malaysia mencatatkan purata 18 kematian sehari akibat kemalangan pada tahun lalu, yang mana 12 daripadanya membabitkan motosikal, dan juga sejumlah 598,635 kes kemalangan jalan raya dilaporkan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Disember tahun lepas. Jadi angka-angka ini sangat membimbangkan, apatah lagi menjelang Syawal ini dengan kenderaan yang dijangka akan meningkat. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan kita dapat elakkan musibah sewaktu pulang berhari raya? Ini akan kita bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita terus perkenalkan tamu kita, iaitu Profesor Dr. Kulantayan K.C. Mani yang merupakan Profesor di Jabatan Kesihatan Komuniti Universiti Putra Malaysia, turut merangkap ahli tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Selangor. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Cukup penting sebenarnya hari ini kita berbicara mengenai topik ini sebab kita dah menghampiri hujung minggu ini dan juga menghampiri musim cuti perayaan Aidilfitri. Jadi saya yakin ramai dalam kalangan kita sudah pun berencana untuk pulang ke kampung halaman bermula hari ini. Dan apa antara perkara ataupun langkah-langkah keselamatan yang penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat? Yalah, sebab kita saya maklum jumlah kenderaan akan meningkat. Mungkin ada yang pulang ke kampung halaman dalam keadaan yang letih ataupun sehingga sanggup menggunakan lane kecemasan. Bagaimana pandangan Prof? Ya, kalau kita lihat dari segi persediaan awal sebelum kita nak bergerak untuk balik kampung ni, ialah dari segi cukup tidur sebelum perjalanan. Yang saya masukkan di sini cukup tidur ialah paling kurang 3 hari sebelum perjalanan. Bukan sehari sebelum. 3 hari sebelum tarik perjalanan, kita kena cukup tidur lebih kurang dari 6 hingga 8 jam. Itu satu. So itu bermaksud kuantiti tidur dah settle. Kemudian kualiti tidur pun penting. Okey. So bila kita dah settle dua ni, bermaksud dari segi kesediaan diri kita, badan kita lebih baik. Sebab kita kena ingat, bagi mana-mana trip perjalanan jauh, kita duduk statik sebagai pemandu, tak bergerak kan. So lebih daripada 4 jam kita akan cepat lesu dan cepat dari segi konsentrasi yang kita mampu bagi kepada jalan dan kenderaan kita dah mula kurang. So sebaik mungkin ialah bagi perjalanan kalau 4 jam tu, sebaik mungkin kita berhenti dan kita berehat dan kita keluar daripada kereta. Itu yang pertama. Sekali tidak kita bimbang ialah isu fatigue, isu microsleep semua akan berlaku. Cara kita nak kenali sama ada kita dah ada tak microsleep ke ataupun mengantuk ni ialah dia ada 3 simptom yang paling mudah. Pertama ialah kalau kita tak dapat nak kawal kenderaan kita dalam lane kita. Tiba-tiba dia dah mula makan lane kanan. Ataupun lane dah tu. Okeylah, itu simptom pertama. Simptom kedua ialah kita tahu exit mana kan. Tapi kita terlepas exit. Kedua. Ketiga ni, pada awal perjalanan kita tahu exit, tapi sepanjang perjalanan tak boleh nak recall exit tersebut. Okey. So ini 3 simptom. Tapi kita ada juga alat-alat teknologi untuk bantu kita nak tahu ada tak sleep ni, microsleep ke tak. Di mana dalam mobile phone pun kita boleh download apps dia yang secara percuma, dan kita buka, kita letak depan kita, dan bila air mata bila eyeball kita tak bergerak, dia akan terus bunyi siren. Ya. So at least another indicator lah. Tapi yang saya minta ialah bantuan co-pilot kita yang sebelah kita ni dengan passenger lain kat belakang pun untuk juga cuba untuk mengenali simptom ni. Tapi selalunya co-pilot pun tidur. Alamak, itu yang masalah selalu. So sebaik mungkin kalau dah tahu simptom ni, teruslah bergerak ke tempat yang selamat untuk parking kereta. Okey, contohnya R&R ke petrol station. Dan saya minta bukan saja pemandu, semua penumpang dalam kereta keluar dan berjalan dan dapat pengudaraan luar. Okey. Kemudian kalau masih mengantuk, at least pemandu tu at least dapatlah a short nap 20 minit. Tapi bercakap berkenaan short nap ni kan, Prof, kadang-kadang kita ni berhenti dekat R&R, pusat mana-mana hentian kan. Kadang-kadang orang kita ni
kenderaan masih lagi hidup, aircon pun masih lagi pasang tapi tidur dekat dalam tu. Jadi bagaimana untuk kita sampaikan? Dah berulang kali rasanya Prof kita ulang perkara ini. Ya, dia kalau kita tidur lama sangat bila aircon dibuka dan kalau tertidur, dan of course kalau untuk beberapa jam, dan of course ada isu lain yang akan timbul. Tapi saya rasa untuk trip balik kampung ni disebabkan bersama dengan keluarga, mungkin waktu rehat kita bukanlah terlalu lama sangat. So the best is take a power nap 20 minit ke apa, 20 minit dah memang cukup. Kita akan hilang dari segi kelesuan kita, dan bila dah rasa bersedia untuk bergerak, baru gerak. So matlamat kita kena jelas, bukan nak sampai awal destinasi, tapi sampai dengan selamat. Ya, betul. Tadi pun Prof menyentuh mengenai balik ke kampung halaman ni bersama dengan keluarga. Tapi malangnya masih ramai lagi yang kurang peka dengan kerusi keselamatan kanak-kanak. Kalau diri sendiri itu pandailah juga pakai seat belt kan, tapi untuk kanak-kanak ni kalau kita tengok mungkin dibiarkan begitu saja. Pandangan daripada Prof. Ya, betul. Kalau kita duduk dalam kereta, satu-satunya produk yang memberi kita perlindungan ialah sama ada tali pinggang keledar untuk orang dewasa ataupun kerusi keselamatan kanak-kanak untuk kanak-kanak. So sebab kalau kita tak guna alat ni, apa yang akan berlaku is kereta bergerak pada katakan kelajuan 70 km per jam. Bermaksud badan kita pun bergerak pada kelajuan yang sama. Okey, bila ada pelanggaran, kereta dah berhenti. Tapi badan kita masih bergerak. So kita akan mula langgar dengan sofa ataupun dengan penumpang sebelah ataupun dengan dashboard, steering semua kan. So satu alat untuk tahan pergerakan kita ialah sama ada seat belt ataupun kursi keselamatan kanak-kanak. Nak membezakan bila kanak-kanak ini sesuai untuk gunakan kursi keselamatan ataupun bila dia nak pindah kepada tali pinggang keledar. Kalau ketinggian dia bawah 135 cm ataupun berat badan bawah 36 kilo, bermaksud kanak-kanak ini masih belum bersedia untuk gunakan tali pinggang keledar. Dia perlu berpindah kepada kursi keselamatan kanak-kanak. Dia mudah aja. Tali pinggang keledar ni dia kalau letak je kanak-kanak kat belakang kursi, cuba pasang tali pinggang keledar. Kalau dia menyentuh bahu, kemungkinan besar sesuai. Tapi kalau dah mula sentuh leher ataupun muka, cukup jelas kanak-kanak ini tidak boleh menggunakan tali pinggang keledar, perlu berpindah kepada kursi keselamatan. So sebab itu kadang-kadang saya syorkan dalam shopping list raya kan, kita nak beli banyak-banyak kan, boleh tak kita selit masuk produk keselamatan, kursi keselamatan kanak-kanak dalam shopping list raya supaya anak-anak kesayangan kita perjalanan dia juga selamat sepanjang raya ni. Itu satu. Kedua ialah bila kita sentuh kursi keselamatan ni, kita tak boleh lari daripada sentuh tali pinggang keledar. Sebab dia bersebelahan. Dia berkaitan. Sebab kalau kita dah beli kursi keselamatan kanak-kanak, kita dah letak anak. Tapi kalau kita orang dewasa yang duduk sebelah dia tak pakai tali pinggang keledar, masih bahaya juga untuk anak. Sebab kita kan tak pakai tali pinggang keledar kan. So kita akan bergerak dan pergi langgar dia. So kalau nak dapat pulangan sepenuhnya, dia letak dalam kursi keselamatan kanak-kanak, orang dewasa kena pakai tali pinggang keledar. Sebab dia 50% kurangkan dari segi kemalangan maut. Itu power dia. So saya minta kepada semua pemandu, selepas anda dah pasang tali pinggang keledar untuk diri anda, tolong pastikan semua penumpang dewasa dalam kereta anda dah pasang tak tali pinggang keledar. Termasuk yang paling penting yang duduk belakang. Sebab itu yang paling kurang. So kalau boleh message kali ini ialah kalau nak letak hashtag pun tak apalah. Kurangkan kelajuan, gunakan tali pinggang keledar. So kalau kita sampaikan mesej yang sama, saya rasa konsisten oleh semua orang, sedikit sebanyak kita dapat nampak impak dia. Tadi Prof menyentuh berkenaan kurangkan kelajuan. Tetapi kalau kita yang biasa memandu di lebuh raya utama di semenanjung Malaysia ni, kita boleh lihatlah di lane paling kanan sekali ada yang memecut sampai lebih daripada 160 melebihi had kelajuan yang ditetapkan. Ada yang sampai berlumba-lumba untuk sampai ke kampung halaman. Jadi apa antara saranan? Sebab apa perkara ini bukan saja melibatkan keselamatan mereka tapi pengguna jalan raya lain, Prof. Sebab kita kena ingat jalan itu dikongsi bersama dengan orang lain. Maka kita tidak boleh ada pilihan kelajuan untuk diri sendiri. Sebab kita juga bertanggungjawab pada kelajuan kepada keselamatan dia. Saya bagi contoh impak dia. Kalau kemalangan berlaku pada 90 km per jam, ibarat dia jatuh daripada tingkat 10. Wow. Cuba bayangkan, apakah kebarangkalian untuk kita selamat jika jatuh daripada tingkat 10? Tak ada. Itulah sama dengan kemalangan pada 90 km per jam. Itu baru 90 km. Kalau 160 ke atas. Itu satu. Sebab itu kita kata kelajuan perlu kurang.
Dan lepas tu kajian juga tunjuk kalau kita dapat kurangkan 1 km per jam, kita dapat pulangan 3 hingga 4% dari segi pengurangan kemalangan. So cuba bayangkan bila kerajaan umum 10 km per jam kurang, okey, dari segi pulangan dia cukup tinggi. Dengan janji kita semua kurangkan kelajuan. Lepas tu yang isu yang lain kita lihatlah. Katakan berlaku kecemasan di depan saya. Bila saya tekan brek saya memerlukan satu jarak untuk membolehkan dia berhenti. Kalau saya bawa laju, katakan 80 km per jam, ada kecemasan, saya memerlukan 57 meter baru kereta saya boleh berhenti. Tapi kalau saya bawa kurang kelajuan, katakan 50 km per jam, saya hanya perlu 27 meter saja. So sebab itu kita kata kurangkan kelajuan dan pastikan ada satu jarak yang selamat di antara kenderaan kita dengan kenderaan di depan kita. Kalau di lebuh raya selalunya isunya berkaitan dengan kelajuan ataupun had laju ini. Tapi berbeza pula isunya kalau di kawasan bandar. Kerana terdapat pelbagai saiz kenderaan, jenis kenderaan, lepas itu dengan traffic lightnya lagi. Jadi antara isu-isu yang melibatkan kawasan bandar ini pula, Prof. Okey, dia kalau kita lihat apabila kita ada mixed traffic, yang dikatakan kepelbagaian. Kepelbagaian di sini adalah dari segi saiz kenderaan yang berbeza, satu dari segi kelajuan yang berbeza. So bila dah pergi ke jalan-jalan tempatan seperti yang Puan maklum, kita akan ada pergerakan banyak motosikal, kadang-kadang basikal, kadang-kadang berjalan kaki pun banyak yang bergerak juga kan. So bila ada saiz berbeza, pengguna berbeza, risiko dia lebih kepada kumpulan yang mempunyai kelajuan yang rendah. Okey. So kalau di jalan tempatan, yang saya mohon ialah di persimpangan lampu isyarat. Di sinilah cabaran kita. Betul. Okey. Sebab kalau ada orang yang tidak mematuhi lampu isyarat, maka akan ada pelanggaran depan ataupun pelanggaran sisi akan berlaku. Kan sebab dua arah seolah-olah macam hijau lah bergerak kan. Sebab kuning tu orang pecut. So akan ada pelanggaran depan, pelanggaran sisi. Dalam semua jenis pelanggaran yang paling bahaya ialah pelanggaran depan dan diikuti dengan pelanggaran sisi. Ini yang kita nak elak. So sebab tu saya kata di persimpangan lampu isyarat kita kena pastikan semua orang mematuhi. Satu. Kedua ialah di jalan negeri dengan jalan tempatan. Okey, di sana tidak ada pembahagi jalan secara fizikal. Oh ya. Ini membawa maksud saya ada peluang untuk bergerak ke arah bertentangan untuk potong kereta saya kan. So bila saya dah bergerak ke arah bertentangan, akan ada kemungkinan saya berlanggar dengan kereta di opposite lane. So itu semua adalah pelanggaran depan. So sebab itu dia kata lebuh raya risiko dia kurang sebab ada pembagi jalan. So kita dapat elak dari segi langgar depan. Yang kita bimbang lebih risiko ialah jalan negeri dengan jalan bandaran. Okay. So, sebab itu pada semua pengguna ialah mana-mana sistem jalan yang anda gunakan memang ada risiko, tapi kalau sistem jalan tersebut tidak ada pembagi jalan, lebih berwaspada sebab kita nak elak langgar depan, sama juga dengan persimpangan lampu isyarat. Okey, bos, mungkin secara ringkas, Prof, kita nak menyentuh juga berkenaan mod pengangkutan lain. Ialah ramai yang balik kampung halaman ni bukan sahaja menggunakan kenderaan bersendirian, tapi juga menggunakan mod seperti bas. Jadi bagaimana peranan pengendali bas ini? Ialah kita tidak mahu mereka terlibat dengan kemalangan sehingga menyebabkan risiko kepada orang pengguna jalan raya lain, Prof. Ya, kalau kita lihat statistik kepulauan jalan raya, kumpulan yang paling kurang menyumbang kepada angka kematian ialah pengguna bas. Bawah 1%. Okey. Daripada jumlah 6,433 kematian tahun lepas, bawah 1%. Bukan saja negara kita, mana-mana negara pun, sistem mod pengangkutan awam adalah mod pengangkutan paling selamat. Okay. So, bagi mereka yang memilih pengangkutan awam, kita ucapkan terima kasih kerana anda telah memilih mod pengangkutan paling selamat. Satu. Kedua, kepada operator dan pengendali dan pemandu. Terima kasih kerana memastikan mod pengangkutan anda selamat. Itu satu. Kedua, sekarang cabaran ialah untuk mengekalkan status dia sebagai mod pengangkutan selamat. So, tolong pastikan mod pengangkutan anda sentiasa selamat. Kedua, ialah ketiga saya nak cuba sarankan di sini ialah ada setengah-setengah bas ada tali pinggang keledar. Okey, so kalau boleh diletakkan mana-mana poster ke apa untuk kita sarankan dan promosikan semua penumpang bas untuk menggunakan tali pinggang keledar tersebut, dan pada masa yang sama pemandu bila dia jalan dalam bas tu dia juga menasihati balik kepada semua penumpang untuk menggunakan tali pinggang keledar.
dalam bas. Baik. Okey. Jadi itulah kalau kita naik bas mungkin statistiknya kurang. Cuma sedikitlah peringatan kepada pemandu-pemandu bas. Janganlah provoke pula kereta-kereta yang kecil ni. Dah lah kecil. Kita lalu sebelah tu huyung hayang kan. Lagi sak pula pandu kan. Kesian kita. Betul. Lagi satu ni perkara yang paling selalu kita lakukan, kalau boleh kita elakkan, jangan sekali-kali kita lakukan, iaitu jangan bermain telefon pintar sewaktu memandu. Jangan buat live. Jangan buat live. Bahaya nanti. Kita ingat orang yang tersayang yang menanti kepulangan kita di kampung halaman. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada tamu kita menarik perkongsian pada pagi ini, iaitu Profesor Dr. Kulantayan Kesimani daripada Jabatan Kesihatan Komuniti Universiti Putra Malaysia, merangkap ahli tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Selangor. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ke cerita Pagi Perlis. Ini pula berkaitan dengan operasi khas sempena Aidilfitri. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana, Wan Nur Azli. Wan Cik, silakan.